Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Tirmizi, sambungan babu ma jaa fi wasfi salati. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان أخبرنا عبد الحميد بن جعفر أخبرنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعته وهو في عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Abi Humaid As-Sa'idi, dia kata, sami'tuhu, saya dengar, saya maksud di sini yang kata ni Muhammad bin Amr bin Atta. Muhammad bin Amr bin Atta, dia kata, saya dengar dia, yakni Abi Humaid As-Sa'idi, dia kata, sedang dia tu, Abi Humaid As-Sa'idi tu, في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, maksudnya وهو أي والحال أنه كان جالسا في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, sedangkan ia berada di tengah-tengah 10 orang sahabat Nabi, ataupun sedang masa tu dia duduk di dalam kumpulan sahabat 10 orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhum, salah seorang daripada mereka 10 orang adalah Abu Qatadah bin Rib'i. Abu Qatadah bin Rib'i yaqulu, Abu Qatadah kata, ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku yang lebih mengetahui daripada kamu di kalangan kamu tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan dia kata begitu bukan dia nak riak, bukan nak takabur, tidak. Itu menyatakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ada pada diri dia. Kira-kiranya di kalangan tabi'in semasa dia beritahu berkenaan dengan sifat sembahyang Rasulullah ni, memang dialah tahu lebih daripada yang ada di situ. Jadi maksudnya dia kata, saya lebih mengetahui tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dia akan bagi tahu sifat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tepat berbanding dengan orang lain. Qalu ma kunta aqdamana lahu suhbatan, mereka yang lain kata ketika itu, bukankah kamu adalah memang orang yang paling dulu, aqdam, yang paling dulu berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu daripada kami.
Dan juga bukankah kami ini dan juga kami tidak lebih banyak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abu Humaid As-Sa'idi kata, bala, bahkan qalu, mereka kata, fa'arid ay bayyin, maka hendaklah engkau terangkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abu Humaid As-Sa'idi dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati, ay idza arada al-qiyama ila salati, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak diri untuk sembahyang, i'tadala qa'iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri tegak, wa rafa'a yadayhi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, hatta yuhaziya bihima, sehingga menjadi sejajar dengan kedua tangannya, mankibaihi, pada kedua bahunya, angkat dua tangan sejajar dengan bahu. Fa iza arada ay yarka'a rafa'a yadayhi, apabila Rasulullah SAW rukuk, sebelum rukuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak rukuk mengangkat kedua tangannya, hatta yuhaziya bihima mankibaihi, sehingga menjadi sejajar dua tangan itu pada kedua bahunya, seperti mana mula-mula masuk sembahyang takbir, angkat dua tangan sama tinggi dengan bahu, sejajar dengan bahu. Bila raf'ul yadain, ketika nak rukuk, bangkit daripada rukuk, mengangkat tangan ketika itu pun sama tinggi dengan mula-mula takbir itu juga. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap Allahu Akbar, wa raka'a, setelah angkat tangan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap Allahu Akbar, wa raka'a, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, summa i'tadala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tidal, berdiri tegak. Falam yusawwib, i'tadala maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tunduk sangat kepalanya. Falam yusawwib ra'sahu, ay falam yuhittahu hattan balighan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tunduk sangat, maksudnya bal ya'tadilu. Jadi falam yusawwib ra'sahu walam yuqni'ni, tafsir bagi kalimah i'tadala, i'tidal tika rukuk, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tunduk sangat kepala dia, walam yuqni, dan tidak pula mengangkat kepala dia, maknanya kepala dia sama dengan atas belakang dia, tidak terangkat kepala, tidak tunduk sangat kepala, tidak. Wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletak kedua tangannya di atas dua lututnya. Summa qala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap sami'allahu liman hamidah, wa rafa'a yadayhi wa'tadala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat kedua tangannya dan menjadi i'tidal, maksudnya berdiri tegak balik. Hatta yarji'a kullu azmin, sehingga
setiap tulang, setiap sendi kembali fi mawdi'ihi, pada tempatnya asal, mu'tadilan, dengan tegak. Maksudnya kembali setiap tulang, setiap sendi di tempatnya dengan berdiri tegak lurus. Summa hawa, kemudian turun ilal ardi, ke bumi, sajidan, dalam keadaan sujud. Maksudnya daripada berdiri tegak selepas bangkit daripada rukuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam tunduk pergi sujud. Summa qala Allahu akbar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap takbir Allahu akbar untuk sujud. Summa jafa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, keadaan tangannya Rasulullah SAW iaitu ketika itu jafa, Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan adudaihi, kedua lengannya, an ibtaihi, daripada perutnya. Jadi lengan tangan dengan perut Rasulullah SAW jauhkan, renggangkan. Wafa takha asabi'a rijlaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju fatakha ay wajjaha, menuju ataupun melenturkan jari-jari kaki. Maksudnya menuju jari-jari kaki itu jika sujud ke arah kiblat. Maksud fatakha ni ay wajjaha asabi'a rijlaihi ilal qa'bati, ilal qiblati. Summa sana rijlahul yusra, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lipatkan kakinya kiri, wa qa'ada 'alaiha, dan duduk di atas kakinya kiri itu. Summa i'tadala hatta yarji'a kullu azmin, di antara dua sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam tegak duduk sehingga i'tidal, sehingga kembali setiap tulang tu di tempat dia dalam keadaan tegak. Maksudnya seperti biasa, keadaan duduk tu tegak dan dah tenang. Lepas daripada tu summa hawa sajidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ataupun tunduk sujud yang kedua. Ketika tunduk begitu, summa qala Allahu akbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap Allahu akbar. Summa sana rijlahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melipatkan kakinya, wa qa'ada, dan duduk di atas kaki itu. Wa tadala, Nabi SAW i'tidal dalam keadaan duduk tu. Wa tadala hatta yarji'a kulla azmin fi mawdi'ihi thumma nahadha, duduk i'tidal sehingga setiap tulang, setiap sendi kembali berada di tempatnya asal. Summa nahadha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Nahadha ay qama, bangun kepada rakaat yang kedua. Jadi setelah bangkit daripada sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sebelum bangun kepada rakaat yang kedua, itu jalsatul istirahah. Jadi Nabi SAW bangkit daripada sujud kedua, jalsah istirahah, kemudian bangkit kepada rakaat yang kedua. Summa sana'a fi raka'ati tsaniyati mithla zalika, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan upama itu pada rakaat yang kedua, seperti mana pada rakaat yang pertama tadi. Rakaat yang kedua pun sama juga Nabi SAW lakukan
hatta iza qama minas sajdataini ay minar raka'ataini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit daripada rakaat yang kedua, sajdatain maksud di sini raka'atain, kabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir, wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi kama sana'a hina iftataha salata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada rakaat yang kedua kepada rakaat yang ketiga setelah dia tasyahud, bangkit daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangannya raf'ul yadain sehingga sejajar dengan dua tangan tu pada kedua bahunya, seperti mana angkat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika mula sembahyang itu, ketika mana Rasulullah SAW angkat tangan takbiratul ula, begitu juga Nabi SAW angkat betul-betul sejajar dengan bahu ketika bangkit daripada rakaat yang kedua itu. Summa sana'a kadzalika hatta kanatir raka'atul lati tanqadi fiha salatuhu. Kemudian Nabi SAW teruskan lakukan seperti itu, yang sama dengan rakaat yang ketiga, hatta kanatir raka'atul lati tanqadi fiha, sehingga tiba pada rakaat yang mana selesai padanya salatuhu, sembahyangnya, maksudnya pada rakaat yang keempat, akhara rijlahul yusra, Nabi sallallahu alaihi wasallam membelakangkan kakinya yang kiri, wa qa'ada ala shikrihi mutawarrikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas pangkal pahanya dalam keadaan bertawarruk. Summa sallama, jadi itu duduk pada kaedah akhirah yang tadi, lipat kaki kiri, duduk di atas kaki kiri itu ketika tasyahud pertama, di tasyahud akhir kaedah akhirah ni Nabi SAW duduk cara tawarruk. Summa sallama, kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beri salam. Jadi cara yang sebut dalam hadis ni kiranya menepati dengan ijtihad Imam Syafi'i dan juga sama dengan cara yang diamalkan oleh Syafi'i dan cara sembahyang Rasulullah SAW, angkat tangan, raf'ul yadain, tidak raf'ul yadain, duduk iftirash ataupun duduk tawarruk, itu ada berlainan cara yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat lain ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika angkat takbir, Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan sejajar dengan cuping telinga, di sini sejajar dengan bahu. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak ruku, bangkit daripada ruku, ketika bangkit daripada bangun daripada rakaat yang kedua, ada buat raf'ul yadain, dan ada riwayat lain menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak buat raf'ul yadain. Dan dalam hadis ni ada jalsah istirahah. Ada pula dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada rakaat yang pertama, dia bangun terus ala suduri qadamaihi, terus di atas hujung jari itu
Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bangun. Maksudnya dalam hadis itu menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak buat jalsah istirahat, dan juga ketika Rasulullah SAW sujud, tangan Rasulullah SAW letak sejajar dengan bahu. Begitu juga dalam riwayat lain menyatakan tangan Rasulullah SAW letak di muka. Ada riwayat-riwayat berlainan. Jadi daripada adanya riwayat-riwayat berlainan, timbullah daripada situ berbeza ijtihad di sisi imam mujtahidin. Jadi berdasarkan kajian dan ijtihad mereka masing-masing tarjih, utamakan di antara riwayat-riwayat bercanggah sani. Mereka menentukan cara sembahyang. Jadi daripada situlah agak berbeza cara sembahyang seperti mana di antara Syafi'i dan Hanafi dan sebagainya. Jadi cara-cara berbeza sani bukan berbeza dari segi sah ataupun tidak sah. Maksudnya kalau raf'ul yadain sah sembahyang, tidak buat raf'ul yadain tidak sah sembahyang, tidak macam tu. Angkat takbir sejajar dengan bahu itu sah sembahyang. Kalau angkat tangan sejajar dengan cuping telinga itu tidak sah sembahyang. Kalau buat jalsah istirahat sah sembahyang. Kalau tidak buat jalsah istirahat tidak sah sembahyang. Tidak begitu. Maknanya khilaf a'immah biasanya atas dasar afdaliyah, fil afdaliyah. Maksudnya yang mana satu lebih afdal. Sama ada tangan angkat sejajar dengan bahu tu lebih baik, ataupun angkat tangan sejajar dengan cuping telinga tu lebih baik. Baca amin dengan kuat tu lebih afdal, ataupun baca amin perlahan tu lebih afdal. Baca bismillah dengan kuat itu lebih afdal, ataupun baca bismillah dengan perlahan tu lebih afdal. Maknanya khilaf di situ panggil khilaf fil afdaliyah, bukan khilaf fil jawaz. Tidak kata khilaf tu atas dasar sah tidak sah, begitu. Tidak begitu. Jadi kita tak boleh ambil maksud satu cara tu saja sah, cara yang lain tidak sah, ataupun kita amal cara ijtihad Imam Syafi'i berdasarkan hadis-hadis. Ada dalil-dalil tu. Jadi kita anggap cara kita, cara Syafi'i saja sah, cara Hanafi punya tidak sah. Tidak boleh anggap begitu. Sebab semuanya ada dalil, ada hadis, ada riwayat. Dan di kalangan sahabat juga ada berbeza cara sembahyang mereka. Ada juga di kalangan sahabat sendiri di belakang imam baca Fatihah. Ada sahabat juga di belakang imam tidak baca Fatihah. Ada. Jadi hadis-hadis itu kita akan baca. Maksudnya setiap hadis bila ada di situ mesti ada sahabat beramal dengan hadis itu, tabi'i juga beramal, tabi'ut tabi'i juga beramal. Maksudnya bila hadis itu sebut kata tidak baca Fatihah di belakang imam tidak sah sembahyang. Jadi ada juga sahabat tabi'i, tabi'ut tabi'i baca Fatihah di belakang imam. Dan ada pula hadis yang sebut kata man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun. Sesiapa mempunyai imam, qira'ah bacaan daripada imam tu memadai bagi dia. Maksudnya berdasarkan hadis tu makmum tidak perlu baca apa-apa di belakang imam. Jadi berdasarkan amal dengan hadis tu, di kalangan sahabat sendiri pun ada juga yang tidak baca Fatihah di belakang imam. Tabi'i juga ada begitu.
tabi'ut tabi'i juga beramal dengan hadis tu. Jadi sebab tu kita ambil satu hadis, amal dengan satu hadis, kemudian kita salahkan yang lain beramal dengan hadis lain dalam satu bab tu, itu tak boleh. Kalau kita ambil hadis yang kata yang tidak baca Fatihah di belakang imam tidak sah sembahyang, kita ambil hadis tu, kemudian kita fatwa yang tidak baca Fatihah di belakang imam ni tidak sah sembahyang. Jadi fatwa kita sali akan sampai kepada sahabat tabi'i, tabi'ut tabi'i. Maksudnya fatwa kita akan kena kepada mereka yang tidak baca Fatihah di belakang imam, sama ada sahabat tabi'i, tabi'ut tabi'i, akan pergi situ. So kita fatwa kata sahabat tabi'i, tabi'ut tabi'i yang tidak baca Fatihah di belakang imam, sembahyang mereka tidak sah. Akan jadi begitu. Jadi kita kena hati-hati dalam bab ada khilaf riwayat, ada khilaf asarus sahabah, ada khilaf fatwa tabi'i, dan juga ada ijtihad berbeza di kalangan imam-imam mujtahidin tu. Kita kena hati-hati, jangan kita ambil satu kira betul, yang lain salah. Tak boleh kira begitu. Masing-masing imam mujtahid ada dalil, dan mesti ada khilaf riwayat di mana sahaja imam-imam mujtahid itu berlainan pendapat. Kalau tidak ada riwayat bercanggah, mestilah tidak wujud khilaf di kalangan imam mujtahidin itu. Disebabkan ada khilaf riwayat, timbul daripada situ berbeza pendapat. Bila ada khilaf riwayat, bila ada dua hadis bercanggah, imam-imam akan pilih terjih daripada hadis bercanggah tu. Mereka masing-masing utamakan hadis-hadis dianggap lebih utama di sisi mereka, mereka akan beramal. Jadi punca daripada adanya khilaf riwayat daripada Rasulullah SAW, daripada situlah jadi khilaf asar di kalangan sahabat, dan juga timbul berbeza fatwa di kalangan tabi'i, seterusnya di kalangan a'immah mujtahidin, imam-imam mazhab juga berbeza pendapat. Jadi dalam bab semayang sani, cara semayang daripada Rasulullah SAW sani, yang mana angkat takbir sejajar dengan telinga, kemudian nak rukuk, bangkit daripada rukuk, tidak ada lain, dan ketika sujud tangan akan letak di sisi muka, tidak sejajar dengan bahu, dan ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir, kaedah ula dengan kaedah akhirah, di situ tidak duduk cara tawarruk. Pada kaedah akhirah tu akan duduk cara iftirash, seperti mana kita duduk tahiyat awal, seperti itulah dua-dua kaedah tu akan duduk. Dan di belakang makmum tidak akan baca di belakang imam. Bila menjadi makmum tidak akan baca Fatihah, diam saja. Itu satu cara, itu cara yang diputus, diijtihad oleh Imam Abu Hanifah, dan pengikut-pengikut dia beramal dengan cara itu. Kesemua cara itu ada dalil, ada hadis. Qala Abu Isa hadza hadithun hasanun sahihun. Qala wa ma'na qawlihi idza qama min as-sajdatayn rafa'a yadayhi. Imam Tirmizi kata maksud sabdaan maksud kata-kata daripada Abi Humaid As-Sa'idi
dalam menceritakan sifat sembahyang Rasulullah SAW tadi. Dalam tu ada sebut apabila bangun daripada dua sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat kedua tangannya. Itu maksudnya yakni menghendaki idza qama min ar-rak'ataini, apabila berdiri daripada dua rakaat. Maksudnya sajdatain itu tidak akan terjemah dua sajdah, akan terjemah dua rakaat. Kalau kita ambil dua sajdah, maknanya sudah sujud dua kali, bangkit daripada sujud kedua tu kita akan angkat tangan. Itu tidak dimaksudkan. Haddatsana Muhammad bin Bashar wal Hasan bin Ali al-Hulwani wa ghairu wahidin qalu akhbarana Abu Asim akhbarana Abdul Hamid bin Ja'far akhbarana Muhammad bin Amr bin Ata'in qala سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة بن ربعي فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه. Jadi Imam Tirmizi kemuka satu sanad lagi daripada Muhammad bin Bashar dan Hasan bin Ali dan juga lain-lain. Mereka riwayat juga hadis sama dengan hadis tadi, makna sama, mungkin lafaz hadis berbeza. Itu maksud daripada nahwa hadis Yahya tu. Wa zada fihi Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far hadzal harfa qalu. Jadi dalam riwayat daripada sanad yang sebut kemudian ini, di situ ada tambahan, iaitu Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far. Mereka tambahkan kalimah, iaitu qalu, mereka kata sadaqta hakaza sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dengar cerita berkenaan dengan cara semayang Rasulullah SAW daripada yang cerita sani, mereka yang dengar kata, engkau kata benar, beginilah Nabi SAW semayang. Jadi maksudnya di kalangan sahabat 10 orang sani dia cerita, jadi yang lain 9 orang lagi setelah dengar, mereka kata betul, begitulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Babu ma jaa fil qiraati fis subhi. Bab ini datang berkenaan dengan qiraah, bacaan Al-Quran fis subhi, ketika sembahyang subuh, pada sembahyang subuh. Haddatsana Hannadun akhbarana Waqi'un an Mis'arin wa Sufyana an Ziyad bin Alaqata an ammihi Qutbah bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr. Qutbah bin Malik kata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca qiraah pada sembahyang subuh, fardu subuh, wan nakhla basiqatin, iaitu surah Qaf. Dalam surah Qaf tu ada ayat wan nakhla basiqatin. Surah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca fi raka'atil ula, pada rakaat pertama. Dalam riwayat Muslim pula ada sebut terang-terang di situ Nabi SAW faqara'a Qaf wal Qur'anil Majid. Nabi SAW baca surah Qaf tu. Dan dalam riwayat lain ada sebut Nabi SAW
baca pada rakaat pertama, wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Ayat tu yang ada dalam surah Qaf tu. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah panjang pada sembahyang subuh. Qala wa fil babi an Amr ibn Hurais wa Jabir ibn Samurata wa Abdullah ibn Sa'ib wa Abi Barzata wa Ummi Salamata. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, hadis Qutbah bin Malik hadisun hasanun sahihun, hadis yang sebut subuh Rasulullah SAW baca surah Qaf Sani, hadis riwayat daripada Qutbah bin Malik tu dikira hadis hasan lagi sahih. Warwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a fi subhi bil waqi'ati. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Al-Waqi'ah pada sembahyang fardu subuh. Wa ruwiya anhu annahu kana yaqra'u fil fajri. Ada lagi riwayat nyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada fardu subuh min sittina ayatan ila mi'atin, daripada 60 ayat hingga 100 ayat. Itu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qiraah panjang pada fardu subuh. Wa ruwiya anhu annahu qara'a idza syamsu kuwirat. Ada juga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca idza syamsu kuwirat. Surah tu agak panjang juga. Wa ruwiya an Umar annahu kataba ila Abi Musa. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bahawa dia menulis, yakni dia mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, an-iqra, isi kandungan suratnya, iqra, bacalah engkau, fi subhi, pada subuh, fardu subuh, bi tiwalil mufassali, dengan tiwal mufassal. Mufassal maksudnya mulai daripada surah Al-Hujurat hingga akhir Quran. Itu maksud mufassal. Tiwal mufassal maksudnya mulai daripada surah Al-Hujurat sampai surah Al-Buruj, was-sama'i zatil buruj, sampai situ panggil tiwal mufassal. Mufassal ada 3. Mufassal maksudnya mula daripada surah Al-Hujurat sampai akhir Quran. Mufassal ada 3. Tiwal mufassal, awsatul mufassal, dan qisarul mufassal. Ada 3. Tiwalul mufassal ni mula daripada Hujurat hingga mula daripada Hujurat hingga akhir surah Al-Buruj. Kemudian sambung selepas daripada surah Al-Buruj tu, mula daripada situ sampailah akhir surah Lam Yakun, surah Bayyinah, Lam Yakunil ladzina kafaru, hingga akhir surah tu panggil Awsatul Mufassal. Mula daripada akhir surah tu surah, kemudian daripada Bayyinah tu mula daripada situ hingga akhir Quran surah An-Nas, itu panggil Qisarul Mufassal. Yang sebut dalam hadis tadi dalam isi kandungan surat, Sayyidina Umar kirim kepada Abu Musa al-Ash'ari. Di situ Sayyidina Umar suruh Abu Musa al-Ash'ari baca surah daripada tiwal mufassal pada sembahyang subuh. Maksudnya Sayyidina Umar suruh Abu Musa al-Ash'ari baca mula daripada Al-Hujurat
sampai surah Al-Buruj. Pilih daripada situ mana-mana surah yang panjang-panjang tu boleh baca pada waktu sembahyang subuh tu, fardu subuh tu. Jadi maksudnya di sini sembahyang subuh ni dikehendaki baca surah lebih panjang daripada sembahyang lain disebabkan pada awal difardukan sembahyang tu, sembahyang semua ni difardukan 2 rakaat semua kecuali maghrib. Maghrib ni asal lagi 3 rakaat, panggil witrun nahar, witir bagi siang hari. Dan sembahyang lain pada asalnya semuanya 2 rakaat belaka, kemudian daripada tu ditambah jadi 4 rakaat pada zuhur, asar dan isya. Maghrib setia 3 rakaat dan subuh tidak tambah rakaat. Hanya subuh ni ditambah baca surah panjang. Jadi surah panjang baca pada subuh ni itu bagaikan ganti bagi 2 rakaat yang tidak tambah pada subuh tu. Jadi sebab tu dikehendaki waktu subuh ni baca surah agak panjang, maksudnya di antara Hujurat sampai surah Al-Buruj tu baca surah-surah daripada situ. Itu dianggap satu amalan sunnah. Qala Abu Isa wa ala hadha al-amalu inda ahli al-ilmi. Imam Tirmizi kata menurut maksud hadis-hadis sani, ulama beramal di sisi wa yaqulu Sufyan Tsauri wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i, dan juga pendapat Sufyan Tsauri, Abdullah bin Mubarak wa Syafi'i, mereka juga berpendapat begitu. Sufyan Tsauri Amirul Mukminin fil hadis, Abdullah bin Mubarak tabi'i kibar, Syafi'i imam mujtahid, salah seorang daripada a'immah arba'ah, mereka juga berpendapat sama. Babu ma jaa fil qiraati fi zuhri wal asri. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan bacaan surah pada zuhur dan asar. Haddatsana Ahmad bin Mani'in akhbarana Yazid bin Haruna أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qiraah pada zuhur dan asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca was-samaa'i dzatil buruj. Jadi was-samaa'i dzatil buruj ni surah Al-Buruj itu akhir surah daripada Tiwal Mufassal Sani. Jadi biasanya mengikut riwayat-riwayat tadi dan juga perintah daripada Sayyidina Umar kepada Abu Musa, Tiwal Mufassal ni termasuk surah Al-Buruj was-samaa'i dzatil buruj ni baca pada waktu subuh. Jadi ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam baca juga Tiwal Mufassal surah Al-Buruj Sani pada waktu zuhur dan juga pada waktu asar. Was-samaa'i wat-tariqi wa shibhihima, rakaat yang pertama, was-samaa'i dzatil buruj, rakaat yang kedua, was-samaa'i wat-tariqi wa shibhihima, maksudnya upama dua surah tu, maksudnya surah-surah lain
lebih kurang sama panjang dengan dua surah tadi. Biasanya Nabi SAW baca pada waktu zuhur dan juga asar. Qala wa fil babi an Khabbab wa Abi Sa'id wa Abi Qatadah wa Zaid bin Thabit wal Bara'i. Semakna dengan hadis bab sani masih ada lagi riwayat daripada nama-nama rawi-rawi tersebut sani. Qala Abu Isa hadithu Jabir bin Samurata hadithun hasanun sahihun. Imam Tirmizi kata hadis Jabir bin Samurah yang hadis bab sani dianggap hadis hasan lagi sahih. Maksudnya hadis itu datang dengan dua sanad, menurut satu sanad dikira hasan dan berdasarkan satu sanad lagi dianggap sahih. Itulah istilah Imam Tirmizi guna hadis itu hasan lagi sahih. Waqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a fi az-zuhri qadra tanzilis sajdah. Ada riwayat nyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca juga qiraah pada zuhur qadar tanzil sajdah, alif lam mim sajdah. Wa ruwiya anhu annahu kana yaqra'u fi ar-rak'ati al-ula min az-zuhri qadra 30 ayatan. Ada juga riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada rakaat pertama zuhur tu sekadar 30 ayat, lebih kurang 30 ayat. Wa fi rakaati tsaniyati, pada rakaat yang kedua qadra 15 ayatan, lebih kurang 15 ayat. Wa ruwiya an Umar annahu kataba ila Abi Musa, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bahawa dia menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, aniqra fi az-zuhri bi awsatil mufassalin. Isi kandungan suratnya dia perintah pada Abu Musa, bacalah engkau pada sembahyang zuhur dengan awsatul mufassal, iaitu surah selepas surah Buruj hingga surah Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru, sampai surat tu hingga tu. Pilih surah-surah daripada tu boleh baca waktu zuhur. Wa ra'a ba'du ahli al-ilmi anna qira'ata salatil asri kanahwil qira'ati fi salatil maghribi yaqra'u biqisaril mufassali. Setengah ulama pula berpendapat qira'ah pada sembahyang subuh tu umpama qira'ah pada sembahyang maghrib, iaitu baca pada sembahyang asar qisar mufassal. Maksudnya surah selepas daripada surah Bayyinah tu mula hingga akhir Quran tu. Wa ruwiya an Ibrahim an-Nakhai, diriwayat daripada Ibrahim Nakhai annahu qala, Ibrahim Nakhai kata, ta'dilu ay tusawwi salatul asri bi salatil maghribi fil qiraati, menyamai sembahyang asar dengan sembahyang maghrib pada bacaan qiraah tu. وقال إبراهيم تضعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار. Ibrahim Nakhai juga kata dilipat gandakan 4 kali ganda pada sembahyang zuhur lebih daripada sembahyang asar. Maksudnya kalau baca 5 ayat pada sembahyang asar, maksudnya sembahyang zuhur baca 20 ayat, begitu. Jadi daripada kesemua riwayat sani, ada juga surah sepatutnya baca
surah dikira panjang seperti was-sama'i dzatil buruj. Ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada zuhur dan asar. Jadi bukan kata Nabi SAW baca qiraah panjang tu pada waktu subuh saja. Terkadang ada juga Nabi SAW baca surah panjang pada waktu zuhur dan juga asar. Jadi agak berlainan riwayat-riwayat tu. Jadi ulama muhaddisin mereka selaraskan di antara riwayat-riwayat berbeza sani. Mereka kata cara bacaan qiraah Quran ketika semayang ni datang daripada Rasulullah SAW dengan pelbagai cara. Jadi kesemuanya Nabi SAW lakukan begitu. Tujuannya li bayanil jawaz, hendak menyatakan harus buat begitu. Jadi tidak semestinya subuh sahaja panjang, waktu sembahyang lain tidak boleh baca panjang, tidak begitu. Jadi ada juga terkadang dalam ketika sembahyang Jumaat, hari Jumaat Nabi SAW baca Tanzil, Alif Lam Mim, Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan. Surah tu maknanya surah panjang-panjang ada Nabi SAW baca. Jadi bacaan Rasulullah SAW surah panjang-panjang pada waktu subuh pun ada. Itu memang ada hikmah. Baca qiraah panjang tu bagaikan ganti daripada 2 rakaat, tidak tambah pada sembahyang subuh tu. Apa kata dengan sembahyang-sembahyang waktu lain yang mana menghendaki qiraah bacaan pendek, tidak menghendaki panjang. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada pesan apabila jadi imam hendaklah ringankan sembahyang. Maksudnya Nabi SAW suruh baca surah pendek disebabkan makmum di belakang tu ada yang uzur, ada yang sakit dan sebagainya. Jadi ada juga Nabi SAW suruh baca qiraah pendek. Jadi kalau kira begitu, di situ agak bercanggah pula yang Rasulullah SAW baca waktu lain daripada waktu subuh panjang-panjang qiraah tu, dengan Nabi SAW suruh ringankan semayang, pendekkan qiraah tu. Jadi di situ juga ulama muhaddisin selaraskan di antara 2 riwayat bercanggah, dan muhaddisin kata yang mana baca qiraah panjang-panjang tu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu keadaan makmum sahabat ketika tu, mereka juga mampu dengan qiraah panjang tu. Dan Nabi SAW pasti ketika tu tidak ada yang sakit, tidak ada yang uzur dan sebagainya. Jadi Nabi SAW baca qiraah panjang. Yang pesan pendekkan qiraah ni ketika ada masalah pada makmum, jadi tidak menjadi masalah. Nabi SAW baca qiraah panjang-panjang, surah panjang. Ada juga pada waktu sembahyang selain daripada waktu subuh. Jadi Nabi SAW buat begitu, tujuan utamanya li bayanil jawaz. Jadi walaupun ada pesanan ringkaskan bacaan qiraah ketika imam, kalau tengok keadaan makmum tu semua tidak ada masalah dan mereka juga mampu dan sudi dengan bacaan qiraah panjang, ketika tu imam boleh juga baca qiraah panjang seperti mana ada dalam riwayat-riwayat sani. Sekarang ini dulu bab 1 lagi panjang.
kita akan sambung babu fil qiraati fil maghrib insyaallah. Jadi sambungnya sesi pengajian mingguan malam Selasa ni kita akan sambung tahun depan insyaallah. Tahun depan tak jauh dah. Jangan terkejut tahun depan. Jadi minggu depan hari Isnin saya safar akan ada di Kedah, tidak ada di sini. Dan seterusnya 2 minggu lagi saya akan pergi Turki, jadi tak ada juga. Balik 27, 28 akhir bulan 12 dah. Jadi akan sambung 2 hari bulan Januari, itu hari Isnin. Itu selepas daripada balik sana tu, mula hari Isnin lah. Pagi hari Isnin Masjid Muhammadi seperti biasa, lepas tu malam di sini insyaAllah. Jadi 3 minggu cuti dah insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu.